Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tajuk kita pada hari ini, saintis sebagai nabi-nabi baru ataupun penemuan-penemuan sains sebagai wahyu-wahyu baru. Bagi siapa yang memahami tajuk ini, dia sudah tentu menyentuh berkenaan dengan epistemologi dan juga berkait sangat kuat dengan falsafah sains. Zaman Syekh Mustafa Sobri adalah zaman di mana umat Islam berada pada tahap yang paling terpesona dengan sains yang datang daripada barat. Bahkan bukan sahaja kepada sains itu sendiri, tetapi kepada akidah yang mendasari ilmu sains itu sendiri, yang boleh juga kita panggil sebagai saintism, ya. Saintism ni apa? Mudah letaknya begini. Sains seperti yang kita tahu adalah satu metod ataupun cara kajian, ya, untuk mencapai kepada kebenaran. Tetapi sains ini dia ada ruang lingkup dia. Ruang lingkup dia ataupun hadnya adalah berkenaan dengan alam fizikal ini. Dan sudah tentu ada yang dipanggil sebagai scientific method, iaitu cara-cara, tata cara untuk melakukan kajian yang berbentuk saintifik. Namun terdapat beberapa aliran pemikiran yang tidak lagi menghormati batasan ataupun ruang lingkup sains itu sendiri. Akhirnya mereka membiarkan sains sebagai satu cara untuk mengkaji alam fizikal ini. Mereka menggunakannya untuk menceroboh ke dalam ruang lingkup bidang-bidang lain, ya, seperti contoh bidang falsafah ataupun bidang keagamaan. Sehingga apa sahaja yang tidak selari dengan sains ditolak. Sains itu diletak sebagai kayu ukur kebenaran paling tinggi sekali. Jadi itulah yang dipanggil sebagai scientism, ya. Daripada sains sebagai satu cara mengkaji menjadi satu akidah, satu worldview yang mendakwa bahawa metod ataupun cara kajian saintifik adalah kayu ukur tertinggi yang boleh dan sepatutnya mengukur segala dakwaan kebenaran yang datang daripada apa segala bidang. Tidak kira bidang ilmu fizikal ataupun metafizikal ataupun keagamaan dan sebagainya. Ini adalah satu ketidakadilan, ya. Dan titik masalah adalah pada masalah epistemologi, ya. Masalah hierarki ilmu, masalah hierarki epistemologi, sumber ilmu itu sendiri. Mana yang paling tinggi, mana nombor 2, mana nombor 3. Dan insyaAllah pada hari ini saya akan berbicara sedikit sebanyak berkenaan dengan epistemologi. Kenapa saya katakan saintis sebagai nabi-nabi baru dan penemuan-penemuan sains sebagai wahyu-wahyu baru? Kerana ramai di kalangan umat Islam, bahkan manusia secara umumnya pada zaman ini, menganggap bahawa apa sahaja yang dinyatakan oleh saintis sebagai satu perkara yang tidak boleh lagi dicabar, sebagai satu perkara yang carved on stones, ya, sebagai satu perkara yang sabit, ya. Dan apabila ia bercanggahan dengan agama, maka yang harus dipersoalkan adalah agama. Bila ia bercanggah dengan falsafah, yang harus dipersoalkan adalah falsafah. Bila ia bercanggahan dengan logik, maka yang dia harus dipersoalkan adalah logik. Maka sains ini diletakkan pada tahap yang sangat tinggi, seolah-olah ianya satu agama, seolah-olah ianya itu wahyu daripada Tuhan yang mencipta alam ini, ya. Samalah bila saja kita jumpa penemuan, ya, seolah-olah macam satu fatwa, kan. Orang tak berani nak cabar, orang tak boleh nak persoalkan, kan. Jadi masyarakat moden ni dalam keadaan mereka mendakwa, kami telah meninggalkan pemikiran keagamaan, tetapi hakikatnya mereka hanya mengganti, ya. Mereka hanya mengganti agamawan yang tradisional tu dengan agamawan baru, iaitu golongan saintis. Kita lihat dalam kitab Mawqiful Aql wal Ilmi wal Alami min Rabbil Alamin wa Ibadihil Mursalin, tulisan Syekh Mustafa Sobri, mufti terakhir Khilafah Uthmaniyah. Kita melihat beliau menulis panjang mengkritik falsafah sains barat, ya. Seorang ahli kalam mesti faham falsafah sains dan mesti ada kemampuan untuk mengkritik. Jadi Syekh Mustafa Sobri memberikan kritikan, saya rumuskan sahaja, ya. Beliau mengatakan bahawa sains itu tidak
penemuan sains itu tidak bersifat daruri, ya. Daruri secara akal. Maksud dia tidak bersifat semestinya. Satu hari kita boleh menemukan satu penemuan dalam bidang sains, satu rumusan dalam bidang sains, satu formula, satu teori ataupun satu fakta, tetapi mungkin selepas 10-20 tahun akan datang satu counter fact, ya, ataupun counter teori, satu fakta ataupun teori yang menyanggahi. Sains ini perlu. Sains ini ada tempat dalam agama Islam, tetapi menjadi masalah apabila ia mencerobohi ruang lingkup bidang-bidang lain. Itu menjadi persoalannya. Jadi menjadi masalah di zaman Syekh Musaffar Sabri adalah sebahagian pemikir-pemikir Islam, mereka-mereka yang terpersona dengan Barat, ya, yang pegangan Islam mereka sendiri tidak kuat dan sudah terlalu terpesona dengan Barat, akhirnya mereka menggunakan scientific method ini untuk menceroboh dalam bidang agama. Seolah-olah sains itu adalah satu kayu ukur kebenaran yang paling tinggi sekali. Bahkan agama juga harus diletakkan di bawah mikroskop sains. Dan kalau selari boleh terima, kalau tak selari kita tolak atau kita takwilkan, atau kita memberikan penjelasan yang boleh diharmonikan dengan penemuan-penemuan sains. Seperti contoh, ada terdapat di kalangan pemikir-pemikir Islam di Mesir pada waktu itu yang nampak macam tidak menafikan mukjizat, tetapi mereka mentakwilkan maksud mukjizat itu sehingga bila kita bandingkan dengan kefahaman tradisional terhadap apa itu mukjizat, kita perasan bahawa mereka bukan lagi bercakap tentang mukjizat. Mereka isbatkan, mereka sabitkan mukjizat, tapi mukjizat yang mereka maksudkan itu bukan mukjizat yang difahami dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah kesan kerana mereka ingin mengharmonikan konsep mukjizat itu dengan sains barat. Bila tak selari, yang kena ubah adalah ta'rif mukjizah, ya, bukan sains. Jadi di sini jelas, ya, di mana mereka meletakkan sains dalam hierarki epistemologi, ya. Saya sebut kataan epistemologi ni apa benda. Bagi yang dah tahu, alhamdulillah. Yang belum tahu, jangan bimbang. Dia punya perkataan je nampak besar, tetapi mudah untuk difahami sebenarnya. Letak mudahnya begini. Kita tahu ilmu, tetapi macam mana kita tahu bahawa kita sudah tahu? Apakah sumber-sumber ilmu yang kredibel, yang boleh diguna pakai, yang boleh diterima? Epistemologi ni boleh kita kata sebagai ilmu tentang ilmu itu sendiri, kan? Sebelum kita cari ilmu, kita kena tahu ilmu tu apa. Macam mana kita nak tahu bahawa kita tahu? Bolehkah kita tahu sesuatu? Atau kita tak tahu belaka, kan? Kalau kita rujuk kepada kitab Aqidah yang ditulis oleh Imam An-Nasafi, Aqaid An-Nasafiyah, bahagian pertama kitab tersebut, qala ahlul haq, dia mengatakan bahawa ahlul haq, golongan yang benar, mengatakan bahawa inna haqa'iqal asya'i thabitatun, kan? Hakikat sesuatu perkara itu sabit. Wal ilmu biha mutahaqqiqun, dan mengetahuinya adalah sesuatu yang boleh terjadi, ya. Khilafan lis-sufasta'iyah, ini bercanggahan, bertentangan dengan satu kumpulan yang dipanggil sebagai kumpulan sufasta'iyah. Sufasta'iyah ni siapa? Maaf, ya, anak saya kurang sihat sikit. Baik, Sufasta'iyah ini adalah satu kumpulan yang hidup di era ataupun zaman Yunani Purba, Ancient Greek, yang mendakwa, bahawa ilmu itu adalah sesuatu yang tidak akan dapat kita capai, dan kalau kita dapat capai pun kita tidak dapat kongsikan ilmu. Dan Imam Taftazani memecahkan golongan Sufasta'iyah itu kepada 3 golongan, ya. Yang pertama Al-Adriyah, yang kedua Al-Indiyah, dan ketiga Al-Inadiyah. Baik, penting untuk kita faham 3 golongan ini. Hakikatnya 3 golongan ini masih bertibaran lagi di atas muka bumi ini dan masih memiliki pengaruh yang sangat besar, ya. Golongan Sufasta'iyah ini ditolak dalam Islam, kerana kalau mereka diterima, habis seluruh rukun agama kita, seluruh usul agama kita akan roboh, ya. Kita tengok kumpulan yang pertama memanggil diri mereka sebagai Al-Adriyah. Al-Adriyah ni, kalau kita nak terjemahkan dalam bahasa Inggeris, kita boleh panggil sebagai agnostik,
Agnostik ni agnostik. A tu kan A tu adalah tidak ada. Gnostik ilmu, tahu. Gnosis itu bermaksud tahu. Jadi golongan ini mendakwa kami tidak tahu, ya. Yang paling ekstrim di kalangan mereka mendakwa bahawa kami tak tahu apa-apa, dan kami tak boleh pastikan bahawa kami mengetahui apa-apa. Nampak macam tawaduk kan, nampak macam humble. Kita harus sentiasa mengatakan kita tidak tahu kan. Jadi trend sekarang ni, semua orang kena kata dia tak tahu kan. Jadi macam mana dunia ni nak bergerak kan. Cikgu dekat sekolah pun kena kata saya tak tahu. Murid tanya cikgu, kalau cikgu tak tahu, siapa cikgu nak ajar saya kan. Jadi siapa yang tahu? Jadi kita harus cari keseimbangan. Jangan nak nampak beradab sangat, jangan nak nampak tawaduk. Itu adab salah, bukan adab tu sebenarnya. Itu salah, itu biadab. Mendakwa tak tahu, benda yang dia tahu pun dia kata dia tak tahu, dengan dakwaan bahawa itu adalah tawaduk. Itu bukan tawaduk, itu bukan humility. Sebab tawaduk ni awak merendahkan diri awak pada tempat yang betul. Kalau awak tahu, awak cakap awak tak tahu, itu termasuk penipuan, itu termasuk lari daripada tanggungjawab, itu termasuk orang yang tidak berani, ya? Dan itu termasuk menyembunyikan ilmu, khususnya apabila kepakaran dan keilmuan awak itu diperlukan. Jadi kalau tahu cakap tahu, kalau tak tahu cakap tak tahu, itu tawaduk, itu adab, ya. Jadi golongan agnostik ni, mereka punya pengaruh ni sampai terkena kepada umat Islam. Umat Islam hari ini pun bila kita berbincang tentang perkara-perkara yang mereka tahu, mereka tidak ada hujah, ya. Mereka akan kata, oh, saya tidak tahu. Nampak macam tawaduk, tapi sebenarnya poin yang mereka nak sampaikan, saya tak tahu, maka awak pun tak tahu. Saya tak boleh tahu, maka awak pun tak boleh tahu. Ini yang pelik ni. Bila kita tak tahu, kita cakap kita tak tahu. Tapi bila orang lain nak memberitahu, seolah-olah kita mengatakan kepada orang itu, kamu pun tak tahu. Dan seolah-olah juga mengatakan bahawa kamu pun tak boleh tahu kerana saya tak tahu. Ini tidak adil dan bukan satu sikap yang ilmiah, ya, yang sifat seorang yang cintakan ilmu. Jadi macam mana kita nak sangkal orang seperti ini, ya? Pertama sekali, kita akui bahawa sebagai manusia, ilmu kita ini memang terhad. Dan bila sebut ilmu terhad, ada tak ilmu? Ada. Boleh tak kita tahu? Boleh. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menuntut kita untuk mengetahui. Bayangkan kalau kita tak mampu tahu, tetapi Allah tuntut kita, itu menuntut kita melakukan sesuatu yang kita tak mampu buat. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Allah berfirman, kan? Ketahuilah bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Maksud dia adalah orang yang tahu, ada orang yang tak tahu. Maksud dia pengetahuan itu boleh berlaku, ya. Baik, macam mana kita nak sangkal golongan agnostik di kalangan orang bukan Islam ni pula, ya? Tadi di kalangan orang Islam. Kalau di kalangan orang bukan Islam ni, kita mudah saja kita tanya dia balik. Kamu kata bahawa kamu tak tahu dan kamu tak boleh tahu. Kenyataan itu sendiri betul atau salah? Kalau dia kata, oh, kenyataan saya itu betul, maka kamu telah menyanggahi diri kamu sendiri. Kamu tadi kata, kami tak tahu dan kami tak mampu tahu apa-apa. Tetapi kenyataan itu sendiri, kamu yakin akannya. Maksudnya kamu mendakwa tahu. Akhirnya kamu mendakwa mengetahui sesuatu. Maka itu menyanggahi prinsip kamu. Agnostik ni senang. Ni ada juga orang bukan Islam yang bila kita berdebat dengan dia, menyatakan bahawa Tuhan itu wujud, dia akan kata, we don't know, I don't know, we will never know. Senang saja dia nak cabut lari macam itu. Tak boleh. Awak kena tarik dia balik. Cakap, what do you mean that you do not know? Dan apa maksud kamu? Adakah kita takkan boleh tahu? Kalau kamu kata takkan boleh tahu, kenapa kamu kata takkan boleh tahu? Atas dasar apa? Kita tak boleh biarkan mereka mudah-mudah mendakwa begitu. Seolah-olah orang yang mendakwa tahu adanya Tuhan seperti orang yang sombong, kan? Kadang-kala menafikan ilmu itu lebih sombong daripada mensabitkan ilmu. Bila sudah ada hujah, bila sudah ada bukti, masih menolak dan mendakwa tidak tahu,
itu sombong. Itu bukan tawadu. Itu bukan sifat seorang yang mencintakan ilmu. Bila ada hujah, bila ada bukti yang kukuh, terimalah walaupun ia menyanggahi kepercayaan kamu, menyanggahi hawa nafsu kita. Baik. Kumpulan yang kedua, ya, apa yang kita panggil sebagai al-indiyah. Al-indiyah ni dalam bahasa Arab bermaksud indi, ya, pada saya. Ini orang yang suka bercakap pada saya betul-betul lah, pada awak salah, terpulang awak lah, kan? Dalam bahasa Inggeris dipanggil relativist, ataupun dalam bahasa Arab boleh juga dipanggil sebagai nisbiyun, kan? Orang yang kata binisbah ilayya hadza sahih fa sahih, binisbah ilaika khata fa khata, kan? Binisbah ni kalau pada pandangan saya, daripada sudut pandangan saya betul-betul lah, pada sudut pandang awak salah-salah, kan? Contoh mudah yang orang sudah kasih adalah nombor 6 dengan nombor 9, kan? Kalau tengok daripada belah sini nampak nombor 6, tengok daripada belah bertentangan nombor 9, maka siapa yang betul? Kan? Seolah-olah tidak ada yang betul. Tapi kita lupa, orang yang menulis nombor tu, niat dia nak menulis nombor apa? Kan? Kalau dekat parking lot contohlah, kan, parking lot ada tanda, awak nampak nombor tadi tu 6 atau 9 tadi tu di antara nombor 7 dengan nombor 5. Dia terletak di antara nombor 7 dan nombor 5. Di antara nombor 7 dan nombor 5. Dan sebelum nombor 5 itu adalah nombor 4. Sebelum dia nombor 3. Sebelum dia nombor 2. Sebelum dia nombor 1. Dan nombor 7 pula selepas tu nombor 8. Lepas tu nombor 9. Lepas tu nombor 10. Maka sudah tentulah nombor tersebut adalah nombor 6. Kalau kita menggunakan akal dengan betul lah. Orang yang waras tak kata, saya tak tahu ni nombor 6 ke nombor 9 ni, kan? Yang menulis tu tahu apa dia nak tulis. Maksud dia ada objective reality. Tak semua perkara itu relatif, kan? Bergantung kepada apa yang kita rasa, sudut pandang masing-masing. Memang betul. Sebab tu dalam Islam ada ruang khilaf. Tetapi ada juga perkara-perkara yang qat'iyat. Qat'iyat ni berkait dengan muhkamat, ya, iaitu ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW yang zahir jelas, yang tidak boleh ada perbezaan pandangan padanya. Jadi Islam ni ada dua sisi. Satu sisi yang sabit, itu adalah berkenaan perkara usul, ya, perkara akar dalam agama. Dan perkara ranting-rantingnya tu ada dibiarkan dan dibenarkan ruang khilaf. Cantik Islam ni. Jadi tak boleh kita kata semua relatif, dan kita tak boleh juga kata semuanya objektif, semuanya qat'iyat pun tak boleh begitu. Jadi kita harus hormati sempadan mana yang bersifat qat'i, yang bersifat definitif, dan mana juga yang bersifat spekulatif ataupun yang tidak bersifat qat'i. Bagaimana kita nak sangkal dakwaan golongan ini? Kita tanya dia balik, kan? Kamu mendakwa bahawa kalau pada pandangan kamu betul, betul lah. Kalau pada pandangan orang lain salah, maka salah. Jadi soalan saya begini, kamu mengatakan bahawa saya betul dalam dakwaan saya, sedangkan saya mendakwa kamu salah, maka saya betul ataupun salah? Kalau kamu kata saya salah, kamu sudah menyanggahi prinsip kamu sendiri. Sebab kamu kata masing-masing ada perspektif masing-masing. Tapi kalau kamu kata saya betul, sedangkan saya mengatakan kamu salah, dakwaan kamu itu salah, maka juga telah menyanggahi prinsip dan pegangan kamu. Maka dua-dua checkmate. Okay? Saya nak menunjukkan bahawa relativist filosofi ni adalah sesuatu yang rapuh. Dia nampak very sophisticated, dia nampak very complex, tetapi hakikatnya very simplistic, dan even emotional, ya. Banyak orang-orang yang emotional akhirnya akan berhujah begitu. Hujahnya apa? Alah, itu pandangan awak saja, pandangan saya lain. Oh, itu fahaman awak, ni fahaman saya. Sedangkan bukti dah jelas, kan? Itu cara cabut lari. Jadi saya mohon umat Islam, khususnya orang Melayu kita harus pertingkatkan kemampuan kita bercakap, berhujah. Bila tidak ada kemampuan bercakap betul-betul, berhujah betul-betul, di situlah orang bukan Islam akan pijak kepala kita. Kita harus cakap betul-betul.
Gunakan perkataan yang betul semampu kita. Kemudian bila kita salah, kita akui salah. Kalau betul, kata betul. Pegang sesuatu, ada bukti, ada hujah. Kalau tak ada hujah, kata saya tidak tahu. Jangan tak ada hujah pun, oh saya tetap berpegang dengan apa yang saya pegang. Itu, it's not something honorable, tidak terhormat. Kalau betul-betul kita ada honor, kita tak tahu cakap tak tahu, tak ada bukti cakap tak ada bukti. Kalau saya tak tahu, saya tidak sokong dan saya tidak kritik. Kalau tahu, teruskan dan bawa hujah-hujah kamu. Lepas tu boleh diperbincangkan. Baik. Golongan yang ketiga ni adalah golongan yang dipanggil sebagai Al-Inadiyah. Inadiyah ni lagi paling pelik di kalangan mereka. Inadiyah ni boleh bermaksud dua. Satu, golongan yang berdegil untuk menolak kebenaran. Maksud dia menolak kebenaran itu atas dasar hawa nafsu, degil. Ya. Dia tidak ada teori falsafah yang kompleks. Ya. Lagi satu maksud Inadiyah ni adalah satu kumpulan di kalangan Sufastaiyah ini yang mendakwa bahawa tidak wujudnya sesuatu yang dipanggil sebagai hakikat ataupun reality. Reality does not exist. Yang ada hanya illusion. Apa yang kita lihat, yang kita pegang, yang kita cium, yang kita rasa, yang kita dengar, semua ni hanyalah ilusi sahaja. Khayal, waham. There's no reality to it. Golongan ini kita nak patahkan tak berapa susah lah, kan? Kita tanya dia lah, dakwaan kamu bahawa semua perkara itu bersifat khayali, wahmi, illusory, dakwaan itu sendiri illusory tak? Kan? Dakwaan itu sendiri adalah sebuah khayalan ataupun tidak? Kalau dia kata itu sendiri khayalan, dia tak payah bercakap lah. Kan? Kalau dia kata, oh tak, that is real, itulah hakikat yang ada, maka kita kata kamu juga telah menyanggahi prinsip kamu. Kamu kata tadi semua illusory, tapi dakwaan kamu tu bukan illusory, kan? Itu tidak konsisten. Baik. Dan dalam perbincangan saya dengan beberapa orang yang cuba untuk berbincang di komen-komen sidang kalam, dan bukan saja di sidang kalam, di tempat-tempat lain juga, ada beberapa perkara yang saya perhatikan, khususnya dalam isu Ibn Arabi, contoh tentang wahdatul wujud. Kita lihat bagaimana masyarakat kita berhujah. Ternyata masih jauh lagi daripada standard penghujahan yang betul. Kita masih tak jelas macam mana nak buat pendakwaan, apa dakwaan kita, kan? Lepas tu kita ada masalah untuk faham dakwaan orang lain. Bila tak faham dakwaan orang lain, kita akan kritik perkara yang dia tak cakap pun, kan? Lepas tu kita tak tahu macam mana nak meletakkan bukti mana yang paling kuat, mana yang harus di nombor 2 kan, mana yang harus di nombor 3 kan, mana yang tak boleh dipakai langsung. Kita masih tak jelas. Saya melihat masalahnya terletak pada isu epistemologi. Okay? Kita tak tahu, kita dah lupa dalam Islam ni apakah sumber ilmu yang paling tinggi sekali, kan? Ramai di kalangan umat Islam dia meletakkan apa tau, syekh dia sebagai hierarki sumber epistemologi paling tinggi sekali. Apa saja syekh saya cakap adalah kebenaran, walaupun secara zahir melanggar Al-Quran dan Sunnah, kan? Ini adalah satu kecelaruan yang amat serius. Dia dah meletakkan syekh dia lebih tinggi daripada Al-Quran dengan Sunnah, kerana dia kata kalau bercanggahan pun saya akan ikut syekh saya. Kenapa? Kerana mereka mendakwa syekh saya sudah mencapai ma'rifah. Ma'rifah tu maksudnya apa? Dah mengenal Tuhan. Dan bukan cakap mengenal Tuhan, sudah ada komunikasi dengan Tuhan. Maka orang yang seperti itu, status dia tidak banyak berbeza dengan seorang Nabi. Sebab tu kita melihat murid-murid mereka ini tak kisah kalam guru mereka ni bercanggah dengan Quran ke Sunnah ke, mereka tak kisah langsung. Sebab datangnya daripada guru pasti benar. What is going on here? Apa yang berlaku ni umat Islam? Lupakah kita sumber keagamaan kita yang pertama dan kedua adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW? Ini bukan Wahabi yang cakap. Ini semua ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama akidah kita yang mu'tabar. Tidak ada khilaf di dalamnya. Al-Quran dengan Sunnah. Mimpi syekh kamu, ilham syekh kamu, pengalaman-pengalaman kerohanian syekh kamu, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kayu ukurnya apa? Kayu ukurnya adalah keselarian dengan syariah, keselarian dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya bukan menafikan mimpi, saya bukan menafikan adanya kasyaf, saya tidak menafikan itu. Tetapi harus ada keselarian, harus ada keharmonian
Kalau bercanggah, you should know what to do sebagai umat Islam. Kita harus tahu apa kita perlu buat. Jangan sampai kita nak menghormati dan menyayangi dan menyanjungi seorang yang kita anggap sebagai wali, akhirnya kita biadab dengan Allah dan Rasul. Kita biadab dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dunia kita tak dapat, akhirat pun kita tidak dapat. Maka wahai umat Islam sekalian, kita harus atur balik epistemologi kita. InsyaAllah dalam sesi yang akan datang, saya akan berbicara berkenaan dengan apakah sumber ilmu yang diterima sebagai kredibel dalam agama kita, selain Al-Quran dan Sunnah, dan di mana letak Al-Quran dan Sunnah dalam hierarki epistemologi Islam. InsyaAllah itu dalam sesi yang akan datang. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.